Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang penuh berkat, penuh rahmat. Kita bertemu lagi tengah hari ini dalam Wanita Hari Ini. Terus ceria bersama saya yang serba biru pada hari ini. Dan rakan saya yang cantik manis ni, Fiza Sabjahan. Oh, sesekali bila Farid Ahmad puji, rasa bersemangat nak teruskan siaran hari ini. Dan insyaAllah hari ini kami mewakili kru penerbitan dan juga penerbit kita hari ini, Muhammad Ros Abdullah, dah pun merencanakan pelbagai pengisian-pengisian yang menarik untuk sama-sama kita kongsikan buat anda seisi keluarga. Dan kalau kita cakapkan Fahrin, hari ini dah hari Jumaat, beberapa hari saja lagi insyaAllah kita mungkin kalau sempat kita memasuki Ramadan, yang mana saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton dah pun membuat pelbagai persiapan. Sebab ada setengah orang ataupun di setengah negeri ni, sebelum nak masuk Ramadan, mereka akan buat persiapan-persiapan tertentulah, masak-masak dengan keluarga dan sebagainya. Betul, kan? dah mula mencari-cari resepi baru, juadah-juadah baru. Bukan saja lebih menarik, bukan saja untuk santapan sendiri, tetapi juga untuk menjadikan satu perniagaan sampingan. Betul, dan masa inilah juga sebenarnya sama-sama kita nak berkongsi juadah dan juga rezeki kita ini bersama dengan jiran-jiran, ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Tapi kan dalam masa yang sama sebenarnya, walaupun kita dah pun teruja, tak sabar nak memasuki Ramadan, nak buat persiapan dan sebagainya, faktor keselamatan dan juga kesihatan janganlah kita pandang ringan. Kita harus sentiasa menitik beratkan faktor kesihatan, yang mana saban hari kita di Wanita Hari Ini dan juga kami di TV3 Media Prima seringkali berkongsi kepada anda jumlah-jumlah kes positif COVID yang dilaporkan. Jadi mungkin sama-sama kita sedikit merujuk kepada situasi ataupun statistik terkini pandemik COVID-19 di negara kita. Jumlah kes baharu 1,285. Okey, tapi ini adalah jumlah yang setakat ini saya kira konsisten dan kita harap dapat turun dari semasa ke semasa. Betul, dan kalau kita lihat jumlah yang sembuh juga sebanyak 1,175 kes. Ini yang suka nak kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton sekalian. Kalau kita ni bertanggungjawab bukan saja untuk diri kita, ahli keluarga kita, tetapi juga komuniti. Ini kerana kita janganlah kalau dah boleh keluar, pergi ke kedai makan, pergi ke pusat membeli belah, di pejabat ataupun di mana-mana sahaja, kita sentiasa rasa ada leka ataupun alpa. Kita kenalah pakai pelitup muka, ada penjarakan fizikal. Kadang-kadang muka apa Biza? Kadang-kadang kita dah rasa terlalu selesa, kita terleka dan kita terlupa. Tapi itulah seringkali kita ingat daripada awal bahawa ini adalah sebuah kehidupan norma baharu. Termasuklah di bulan puasa ini nanti, bulan Ramadan ini nanti. Ini adalah kali kedua kita berpuasa di dalam orang kata situasi pandemik COVID-19 ini. Jadi bukan sesuatu yang baru untuk kita tahu ataupun pandai menjaga diri kita. Okey. Jadi kalau sebelum kami nak bersama dengan anda tentang topik kita pada hari ini, kami nak kongsikan sesuatu juga dalam segmen Jom Masuk TV. Hari ini kita bersama rakan kita daripada Annual yang telah pun bersedia. Kita silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengacara Farid dan juga Fiza. Saya Raja Sofi Raja Arif selaku daripada OBT ingin mengucapkan kepada anda terima kasih OBT lovers yang telah pun menyokong kami, dan bagi anda yang belum lagi pernah mencuba rangkaian produk daripada OBT sendiri, anda kena cuba. Kena dengar dulu apa antara kelebihannya, sebab kelebihan itu akan membantu anda untuk kelihatan lebih berseri-seri ketika Ramadan dan juga Syawal nanti, insya-Allah. Okey, dan kita terdapat 3 rangkaian produk di hadapan saya. Yang pertama sekali ingin saya kongsikan kepada anda, terdapat 10 kod warna untuk lip matte. Jadi bagi anda yang mungkin menggemarkan warna-warna yang lebih nude ataupun yang mungkin warna yang berani, kita ada semuanya. Jadi boleh pilih terus di Instagram kami seperti yang tertera di kaca TV anda. Sekarang ni anda boleh pergi layari ke Instagram dan terus tengok apa warna-warna yang sesuai dengan kulit wajah anda, insya-Allah. Okey, dan selain daripada itu, antara bahan-bahan yang terkandung dalam
dalam lip meet kami adalah shea butter, honey oil, vitamin E dan juga collagen, dan bahan-bahan ini sebenarnya dapat membantu untuk bibir anda tidak menjadi kusam ataupun tidak kering dan dapat melembapkan kulit bibir anda. Selain daripada menggunakannya di bahagian bibir, kita juga boleh menggunakan di bahagian pipi dan juga di bahagian mata untuk menjadikan eyeshadow, dan harganya adalah RM40 sahaja untuk 5 ml. Banyak, boleh tahan berbulan-bulan insya-Allah. Okey, dan seterusnya saya nak beralih kepada liquid foundation. Liquid foundation ini mempunyai 2 kod warna, iaitu kod light dan juga medium, dan harganya adalah RM69. Anda boleh menggunakan sekiranya tak suka macam makeup yang terlalu tebal, boleh menggunakan liquid foundation, ataupun kita juga mempunyai two-way cake iaitu dengan harga RM59 sahaja. Ada 3 kod warna, light, natural dan juga medium. Yang penting adalah sesuai dengan kulit Asia. Sekiranya anda ingin menjana pendapatan bersama dengan kami, boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda, kerana sekarang ini kalau anda ingin menjadi sebahagian daripada kami, pendaftaran adalah percuma dan anda akan mendapat banting dan juga baju. Boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini untuk join menjadi tim Obeti Lovers ataupun boleh mendapatkan produk kami. Jangan lupa terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih saya ucapkan kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia tadi perkongsian yang diberikan oleh Raja Sofi Raja Arif. Okey, sebenarnya hari ini kami nak kongsi dan bawakan anda semua penonton-penonton tentang topik seperti biasa hari Jumaat. Kami akan bawakan tentang topik hikayat perkahwinan. Awak dah kenapa? Tak apa. Cakaplah. Kenapa pemalu pula hari ni? Saya pemalu sikit hari ni. Awak malu-malu? Teruskan Fiza. Malu-malu kucing ke malu-malu apa ni? Saya malu-malu. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi saya malu sangat hari ni. Okey. Sebenarnya penonton, hari ini topik yang bakal kita kongsikan bersama dengan anda ialah tentang berkaitan pasanganku pemalu. Itulah tadi Farid Ahmad in character. Cubalah kan nak jadi pemalu. Tapi saya sebenarnya kalau karakter saya sendiri Fiza, saya rasa bukanlah tak tahu malu. Tapi maksudnya kita kena malu bertempat. Betul. Tapi kadang-kadang kita ada pasal macam saya mungkin saling melengkapi. Isteri saya Erina orangnya sedikit pemalu kan. Tetapi ini yang kita nak bincangkan, bila kita ada pasangan yang sangat pemalu, pro dan kontranya, apakah baik buruknya, itu yang kita nak bincangkan. Betul tu, dan kebiasaannya Fahim, sikap ataupun sifat pemalu ini seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Betul. Ataupun isteri lah. Jarang-jarang dikaitkan dengan golongan lelaki. Tetapi zaman hari ini sebenarnya, suka ataupun tidak, sebenarnya ramai dalam kalangan lelaki itu sendiri yang mempunyai sikap ataupun sifat pemalu ini. Yang mana ada kalanya sifat pemalu ini boleh membawa kepada kebaikan. Tetapi kalau terlalu berlebihan pula, orang kata, kalau macam Farid dah katakan tadi kan, kita ni malu kenalah bertempat. Kalau semua perkara pun malu, ia juga mungkin boleh mengganggu juga pekerjaan kita, hubungan dan juga keharmonian antara pasangan suami isteri, ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Ini kita nak kongsikan Farid. Betul. Dan ini yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini. Jadi sekiranya anda ada sebarang pengalaman atau pendapat ingin dikongsikan bersama kami, sila kongsikan di Wanita Hari Ini di TV3 untuk Facebook dan Instagram kami WHI TV3. Saya sebenarnya tadi tersenyum Fiza, bukan apa. Saya pernah terjumpa dan terbayang isterinya pompek, suami diam aja. Tutup muka. Pemalu. Okey, tak apalah, kita jumpa lagi lah lepas ni. Kita berehat seketika. Kita berehat dulu. Tutup muka. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, ni makanlah bubur ayam awak. Kenapa? Nak suap. Apa? Nak suap. Nak suap? Macam budak kecil pula. Baik-baik irama yang sangat zaz punya. Zaz punya. Masa kita tengok sunset tu. Okay, ready tak? Okey. Nothing else would ever be good enough for you. It's impossible to live with you. But I know I could never live without you. I would never be in love with anyone else but you. I love you. I love you so much. I love you too, Amor.
Okey, tak apa. Sedotan drama tu pemalu yang biasa-biasa. Tapi saya pernah tengok ada yang lebih pemalu dari itu dan sangat pemalu. Sehingga kadang-kadang Fiza menimbulkan macam kepada pasangan tu, kenapa malu sangat ni? Cakap sampai macam tu sekali. Ya Fiza. ke Farin? Saya kira kalau pemalu yang sebegitu, mungkin itulah yang kita katakan awal tadi kan. Betul. Boleh menimbulkan masalah juga dalam kalangan pasangan. Pekerjaan ke, keharmonian rumah tangga dan sebagainya. Yang ini kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton bersama dengan tetamu kita di studio dan juga tetamu kita dalam talian hari ini. Kita perkenalkan dahulu tetamu dan rakan-rakan kita di studio pada hari ini. Pasangan ini, isterinya memang anda cukup kenal. Memang sangat, orang kata kalau cakap tu memang sangat Laju. sangat ceria orangnya. Banyak perkataan dia. Ya, dan orang putih kata apa? Bubbly. Itu yang selain nak cakap dah tadi. Okey, kita bersama dengan Ain Idros. Apa khabar Ain? Khabar baik, alhamdulillah. Hai, baik. Sihat, alhamdulillah. Okey, kita bersama dengan suami Ain. Kalau kebiasaannya anda penonton lihat personality, karakter suami Ain ataupun Amirul Hafiz ini di dalam Instagram ataupun YouTube Ain, tapi hari ini kami bawakan ke studio. Pemalu orangnya. Kita bersama dengan Amirul Hafiz. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih dah jumpa. Okey, saya nak diberikan penghargaan ini untuk tanya Amirul. Saya peminat awak tau Amirul tau. Setiap kali saya tengok saya cakap, suami dia ni cute lah kan. Untunglah Farid Ahmad minat. Tapi persoalannya, pertanyaan saya betul-betul, memang Amirul ni adalah seorang yang pemalu ke ataupun macam mana sebenarnya? Mungkin dengan kawan-kawan rapat jaranglah. Jangan berbisik tau. Orang nak dengar tau. Kasihan. Kalau dengan kawan-kawan rapat tak adalah malu sangat pasal apa, tak rasa kekok semua kan. Tapi dengan orang baru kita jarang jumpa. So malu lah. Sopan kan suami I? Sopan. Jangan, Farid ke orang baru, dia orang lama nak pencen dah. Dapat APF. Okey. Sebelum kita nak tanya kepada Ain soalan seterusnya, kita juga bersama dengan seorang yang lagi pemalu tetamu. ni. Ini yang paling pemalu. Dia dengan Farid Ahmad saing-saing. Kita dengar dah malu dia. Kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Hello, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang pemalu orangnya. Dengar bunyi gelak tu dah tahu dah. Ustaz. Dengar bunyi gelak dah pemalu. Okey, tadi kita dah tanyakan kepada Amirul. Sebelum kita nak pergi kepada Ain, kita nak tanya kepada Ustaz lah dulu. Kalau kita cakap tentang pemalu, pasangan yang pemalu ni Ustaz, selalu orang cakap orang perempuan lah malu kan. Betul. Kalau orang masuk merisik, masuk meminang, semua diam, tak nak jawab. Malu tanda setuju. Tapi kalau dalam hubungan rumah tangga ni, kadang-kadang ada suami ni juga yang pemalu. Contoh macam Amirul ni, sopan santun, baik budi pekerti, pemalu orangnya. Inilah calon-calon menantu di luar sana. Tapi taken Taken Taken. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah sedikit sebagai pengenalan topik kita hari ini. Perlu ke ada sifat pemalu ini sebenarnya dalam hubungan rumah tangga? Silakan Ustaz. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Fiza, Fahrin, Ain dan juga Mirul suaminya. Para penonton semua, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa khabar semua para penonton setia? Wanita hari ini di TV3 berancangan bual bicara yang luar biasa meletup-letup. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, bila mana Fiza tanya tadi kan betul. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya malu ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Kerana malu dia berkait rapat dengan iman. Itu sebab kalau dalam Al-Quran sendiri ada 4 kali Allah Ta'ala menceritakan tentang malu ini. Ada 4 perkataan yang Allah Ta'ala sebut tentang malu. Adalah 4 tempat tuan-tuan boleh cari sendirilah dalam Quran. Dan ada hadis Nabi banyak menceritakan tentang malu kerana malu ini adalah sebahagian daripada iman. Tetapi harus diingat tuan-tuan ya, ada 2 jenis malu. Satu malu yang terpuji dan satu malu yang tercela. Jadi malu ini perlu berada dalam diri kita kerana dia berkait rapat dengan iman. Dia merupakan al-haya'ul minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Tetapi janganlah malu sangat. Akhirnya menyusahkan perhubungan. Kadang-kadang dengan pasangan pun malu, dengan mentua malu, dengan adik-adik malu, ipar-dua malu pun payah juga. Akhirnya duduk rumah, nyorok dalam bilik aja pun payah juga. Mengalahkan anak dara pula kan. Jadi maknanya malu ini ada tempatnya. Jadi malu ini dia bertempat. Jangan tak bertempat. Jadi bagaimana kita nak handle orang pasangan pemalu dan apakah ciri-ciri manusia personality yang pemalu ini? Jadi saya akan kongsikan insya-Allah. Saya serah kembali kepada, nampak ada gambar 2 tu, maknanya saya serah kembali kepada pandai dah tahu cue dah. Ustaz. Dapat sangat dah bersama kita selalu. Saya boleh dengar cue daripada penerbit kita. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, Ain, kita dah dengar jawapan daripada Amirul tadi. Okey, bagi Ain sendiri, kalau melihat anda berdua ni kan, Ain, seorang mesti nampak Ain
orang kata banyak bercakap yang macam kurang, bukan dia tak tahu malu tadi, bukan. Ada malu yang terpuji lah kita panggil kan. Dan karakter anda berdua ni sebenarnya saling melengkapi. Tapi apa pendapat orang lain tentang anda berdua ni? Tentang seorang sangat pemalu, yang ini banyak bercakap. Selalu orang memberi pendapat apa tentang tu? Okey, orang kat luar sana sebenarnya rata-rata ingat Ain, ni kalau kita cerita kalau Ain buat video ke pula. Orang rasa Ain ni macam kadang-kadang ni suka bully Mirul. Kesian Mirul orang kata. Oh ini bully Mirul lah macam-macam. Tapi diorang tak tahu sebenarnya di sebalik kamera, kalau kita tak recording ke apa, Mirul adalah seorang yang tegas. Sebenarnya. Cuma beza dia bila kamera, okey saya nak start record. Dah merah tu. Dia dah time tu sebenarnya. Sebab dia memang pemalu kalau ada kamera dengan everything. Tapi bila orang kat luar sana rasa, oh kesian Mirul. Tapi diorang sukalah. Sebab diorang cakap Ain dengan Mirul sangat-sangat berbeza. Sebab Ain tutup Mirul macam layan je lah. Diorang kata macam Mirul ni banyak sabar dengan Ain. Kita pun banyak sabar lah dengan dia. Dan kalau kita tengok tadi kan, mungkin kalau kamera boleh fokus macam mana cara Amirul memandang Ain, penuh kasih sayang. Ataupun tunggu. Penuh kasih sayang kan nervous. Okey, tadi Amirul dah bagi tahu yang sebenarnya Amirul ni kalau dengan orang yang Amirul selesa, memang boleh huha-huha. Tapi kan sebelum mendirikan rumah tangga dengan Ain, mesti melalui macam-macam proses. Yang pertama, proses nak mengurat. Macam mana kan? Dalam malu susah nak cakap. Dekat sini pun malu-malu. Macam mana mula-mula boleh hilangkan rasa malu tu, mengurat Ain? Ni nak tahu. Dia malu ni Kita awak. tak start dengan mengurat ke apa lah. Hanya bagi tahu tempat-tempat yang menarik lah dekat Mula-mula sekali macam mana? DM kan? Macam mana? DM. DM. Bukan cinta muka beku juga. Ujuk Instagram. DM yang pertama apa? Masa tu Ain dekat Bali kan. Okey. Lepas tu Awak lupa DM pertama awak kat saya? Sampai hati yang awak. rumah tangga tu kejap lagi. Sekejap lagi. Dah habis. so masa tu suggest Ain lah tempat-tempat yang menarik kat sana. Dia tak tipikal punya orang lah. Dia suggest kat Bali ni Masuk cantik. line lah, masuk line. Masuk line. Kita pula tak sabar nak kahwin. Dia cinta, kita layan. Okey, tapi Mirul, niat pertama yang macam nak saja yang cadangkan tu, sebenarnya apa? Nak tegur ke, memang suka ke, memang Tak sangka pun Ain nak reply ke apa kan. Hebat. Okey, Ain, seronok pula. ada personality seperti Ain ini kan, macam kadang-kadang menjadi seorang pengacara di satu hari berpuluh ribu patah perkataan kita cakap, terpaksa cakap kadang-kadang. Tapi bila jumpa Amirul, seorang yang kurang bercakap, seorang yang pemalu, adakah Ain merasakan bahawa Amirul ini memang bakal ketika itu memang betul lah, dia ni yang bakal melengkapkan kehidupan aku sebab dia pun tak banyak cakap, so aku boleh banyak cakap. Jadi macam mana tu Ain? Okey, sejujurnya mula-mula dulu, Ain rasa macam Ain banyak cakap tau. Dia tak banyak cakap tau. Ain rasa macam, macam mana kalau aku cakap banyak dia, susah jugalah kalau kerja tu. Tapi bila dah lama-lama tu Ain fikir, okey, kalau Ain banyak cakap macam ni, Ain pasangan Ain lah. Kalau dijodohkan orang yang banyak cakap, Ain rasa tak boleh. Satu nak bercakap, nak cakap. So Amirul ni dia macam, Amirul is a very good listener tau. So dia good listener. So itu yang pentingnya, itu yang bestnya. Dia listen je, kita cakap. Pandai, bijak. Tengok senyumnya. Okey, kejap. Okey, Ustaz ada lagi dalam talian Masih. Okey, Saya masih. Ustaz. Saya tengok je, seronok je. Rindu aku. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okey, selalu kalau kita lihat pada apa yang Fiza katakan, Ain, kita tengok karakter Ain sendiri, selalu yang malu ni sinonim dengan wanita. Okey, tapi bila pasangan yang begini kita nampak agak berbeza lah kan. Okey, bila kita cakap dalam rumah tangga, perlu ke sebenarnya kita katakan bahawa perempuan mesti malu, lelaki mesti lebih, ataupun kalau situasi itu bila berlawanan je ia menjadi sesuatu yang tidak normal, ataupun bagaimana nak melengkapi ataupun mengimbangi situasi itu? Betul Fahrin, saya setuju. Sebenarnya lelaki yang pemalu ni dia adalah exotic, dia rare. Exotic. Kenapa susah nak dapat, tapi kalau dapat Ain kena pegang betul-betul. Sebab ia bukan mudah. Dia bukan mudah pegang. Macam halal okey. Sebab dia rare. Dia rare. Dia sangat luar biasa. Kerana apa? Biasa kita dengar perempuan yang pemalu. So sejari tuan-tuan puan, para penonton semua, bila mana Ain kata tadi, sebenarnya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kerana apa? Pasangan ini Allah Ta'ala akan pilih di pro and con. Macam saya sendiri, di pengalaman peribadi. Saya memang orang nampak macam keluar bercakap dan sebagainya. Kita guru kan, pelajar saya ada yang menuntut pada ketika ini kan. Kita mengajar dan sebagainya. Memang kerja kita bercakap.
Tetapi pasangan kita biasanya Allah akan pilih yang berbeza dengan kita. Kerana apa? Untuk menjadi timbang tara dalam rumah tangga. Bayangkan sesedari, contoh perempuan pelantun, kalau dua-dua dah macam batu berdua-dua macam bertih jagung, akhirnya siapa yang nak dengar? Itu sebab orang pemalu ini kebanyakannya dia akan bercakap bila perlu. Tetapi harus berhati-hati. Orang yang begini biasanya kalau dia marah ataupun dia nak menterjemahkan dia punya sesuatu yang dia tak suka, dia akan berlanjutan. Dia biasanya orang macam ni dia akan lama sikit. Ini kebiasaannya. Itu sebab personality manusia ni berbeza. Dia ada 3 sebenarnya. Biasa kita dengar introvert kan dan juga extrovert. Introvert ini dalaman. Sebagai contoh mungkin saudara Hafiz tadi kan suami kepada Ain. Biasanya memang introvert ni dia orang yang pendiam. Dia tak berapa sangat, dia pemalu. Dia biasanya begitu. Dan dia hanya bila perlu je dia bercakap. Tapi kalau dia bercakap, sebenarnya kalau dampak dia punya gentak, luar biasa. Kadang lebih daripada kita kan. Contoh, Betul, Pak Mirul. jadi itu orang introvert. Betul kan? Saya tahu, saya banyak juga belajar ilmu psikologi. Contoh boleh rujuk dengan pakar-pakar psikologi dan sebagainya. Yang kedua, extrovert. Extrovert ini orang yang memang dia suka bercakap, suka bersosial, suka bergaul. Biasanya pekerjaan-pekerjaan macam kita lah, jumpa masyarakat sebagainya, orang extrovert. Dan ada yang ketiga iaitu ambivert. Ambivert ini dia mengimbangkan antara duanya. Maksudnya dia pandai sesuaikan diri dan boleh membaca situasi. Dan ini rare juga. Apa tak ramai orang ada. Ada orang dalam ambivert ni dia suka bercakap. Waktu sama dengan masyarakat dia suka. Waktu sama kadang-kadang dia perlukan masa privasinya. Kadang-kadang kita sendiri begitu. Kita perlukan masa privasi dan itulah ambivert para penonton. Jadi sesedari, bila pasangan kita ni kita tahu personalitinya, itu sebab sebelum kita berkahwin sebenarnya kita kena buat ujian personality. Bahawa kita tahu bagaimana dan sebagainya. Tapi apa pun dia kembali kepada jodoh lah kan. Itu rezeki Allah bagi. Tetapi bila pasangan ini adanya kadang-kadang pendiam, adanya yang memang pemalu. Jadi bagaimana kita nak handle tuan-tuan dan puan, kita kena bijak untuk mengurusnya. Dan ada 3 tips nak kongsikan. BCB. Saya tunggu yang ni Ustaz. Tunggu. Itu kejap lagi. Ada pasangan pemalu ni, ada tipsnya. Kejap lagi dikongsikan insya-Allah. Tapi Ustaz, sebelum saya nak pergi kepada tips tu, mungkin Ustaz boleh perjelaskan sedikit tentang kalau kita cakap tentang tak malu sangat pun masalah juga. Tak tahu malu. Sampai kadang-kadang apa saja nak dikongsikan di mana-mana bersama dengan rakan ke, di media sosial ke ataupun di mana-mana saja. Tetapi mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang perlunya malu ini, lelaki dan juga perempuan, malu yang bertempat, malu yang terpuji itu tadi dan malu yang tercela itu tadi. Secara ringkasnya Ustaz. Baik. Terima kasih. Secara ringkasnya, malu terpuji ni malu yang memang kita malu untuk melakukan dosa, kita malu untuk menceritakan keaiban pasangan, kita malu untuk menceritakan keburukan pasangan dan sebagainya. Itu adalah malu yang terpuji. Mana bila perlu. Tapi kalau malu yang terlampau pemalu ini, akhirnya dia menyebabkan tidak berkomunikasi dengan manusia. Yang paling bahayanya, dia malu tapi dalam keadaan sebenarnya, dia tidak malu dengan diri dia sendiri. Dengan orang mungkin nampak malu, tapi hakikatnya, ya Allah, kan cerita dengan buruk-buruk orang sebagainya, dalam keadaan orang tak tahu. Ini lagi bahaya. Jadi, malu ini kena berhati-hatilah. Kadang-kadang tak campur masyarakat. Contohlah, balik kampung. Dia tak nak campur langsung. Dia malulah. Ini bahaya juga. Sebabnya akhirnya menyebabkan orang salah faham dan boleh menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Jadi apa pun kita kena timbang tara. Orang yang banyak bercakap kena rajin. Orang yang mendengar tu kena rajin. Dan sesekali juga orang yang suka mendengar ni dia perlu juga untuk luahkan. Jadi orang yang bercakap ni juga kadang-kadang perlu letakkan telinga supaya kita dapat mendengar apa yang orang yang jarang bercakap. Kadang-kadang bila dia jarang bercakap, sekali dia cakap, memang tersusuk hatilah. Silakan Fadil, jalankan tugas terusnya. Ya. Okey, macam ni Ustaz saya mendengar ni. Ya, okey tak. Okey, saya suka nak tanya Amirul lagi. Okey Amirul. Okey, apa perasaan Amirul mempunyai isteri berkarakter seperti Ain ini? Tak bosan, meriah je kat rumah. Ada je topik nak dibualkan hari-hari. Ada certain topik yang kita tak sangka timbul pun boleh timbul. Amirul masih malu lagi. Kita dah 15 minit dah bersama-sama dalam studio ni. Masih malu lagi? Masih malu lagi? Tak lah, malu sangat. Okey lah. Okey dah. Macam malu lagi. Malu juga lagi. Tapi kalau kita cakap tentang karakter pemalu ini kan, kadang-kala pemalu ini sebegini bagus juga sebab lebih mudah juga. Kalau orang perempuan dia mungkin rasa lebih selamat lah sebab suami dia tak peramah.
Yes. Awak tadi awak nak cari orang macam mana awak suka tadi awak kata. Kenapa awak suka lelaki yang pemalu? Awak cakap kat saya tadi. sebelum Cakap siaran. kita dengar ciri-ciri. Yes. Kita adik-beradik sebelum live. Okey, kalau saya pun sukakan lelaki yang tidak banyak bercakap, yang cool, yang tenang. Yang tenang sebab kalau terlalu banyak macam saya macam Ain juga. Kita ni bekerja bercakap. Tapi ada masa saya nak bertenang. Yes. Di luar waktu kerja saya nak bertenang. Saya tak suka keadaan yang bising-bising. Saya lebih suka bakal suami tu nanti orang yang tenang-tenang je. Tidak banyak bercakap. Betul, kadang-kadang tak ada kat rumah kita bercakap je selalu kan. Kita bila dah habis kerja tu, kita diam je, kita nak rehat kan. Betul. So kalau orang kat rumah kita banyak cakap, rasa macam Ustaz, Okey, Ustaz, kita nak Ustaz nak cakap, Ustaz cakap. Dia sebenarnya macam Ain lah. Dia Ain tu in character. Kadang orang awam tak faham. Betul. In character tu penting. Betul. Sebab kadang-kadang bukanlah kita bekerja di pejabat ni kita kena bercakap. Kita jumpa orang pun kita asyik nak kena banyak bercakap. Kita penat, dek. Benar, betul. Penat. Okey, memandangkan kita berempat dah penat juga bercakap, berehat sekejap, kita nak dengarkan pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Saksikan. Masa kita mula-mula kenal dulu, dia dengan saya dia tak malu. Tapi when it comes to meet my friends, my family, dia macam diam. He has no topic to talk macam tu. So, apa yang saya buat to overcome this problem, saya selalu bawa dia macam to an event macam tu kan. So, when we have conversation, and I give him a chance to talk. Pasangan saya ni nak malu tak malu sangat, tapi ada juga malu ni kan, tapi tak ada sampai tahap pemalu teramat. Okay. Kalau malu pun dia kalau perempuan teguh, teguh biasalah lelaki. Dan untuk siapa ngorok siapa, dia ngorok saya dulu. Lepas tu saya form 4 bawah pokok tepi taman dekat rumah mak hujan dia. Dari situ kami kenal. Macam saya dengan suami saya, pada mulanya suami lebih malulah. Berkenalan pun melalui SMS dulu SMS. So, saya punya tips, kalau macam mana nak handle orang-orang pemalu ni, kita sebagai macam orang yang banyak cakap, we need to help him, we need to help them. Macam itulah, lama-lama dia akan jadi someone better. Macam itulah. Ya, itu dia pendapat mereka di luar sana. Okey, izinkan saya nak tanya pada Amirul lagi. Pasal saya tengok dalam Facebook ni, Amirul, ramai yang minta tolonglah minta Amirul cakap. Jadi saya nak minta Amirul cakap. Okey. Amirul sebenarnya Ain tadi kata Amirul kat rumah senyap aja tau. Okey, memang Amirul ni memang orang yang pendiam atau bagaimana? Itu satu. Dan kemudian bila ada isteri macam ni, apa yang selalu membuatkan Amirul rasa okeylah boleh bercakap, boleh nak melayan walaupun TikTok tu Amirul diri aja kan. Kadang tak buat apa pun. Dah bini kan. Betul. Teruskan. Kadang ialah balik kita dah habis kerja apa semua seharian kan. So mesti dah spend time dengan bini juga. So apa topik yang dia cuba buat kan, kadang kita melayan lah kan, borak. Lagi. Okey, kita Ain, ini Amirul dah kongsikan dari segi sikap dia dan penonton-penonton juga mungkin dah tengok Amirul ni memang seorang yang pemalu. Tetapi Ain, apa sebenarnya karakter Amirul di sebalik sikap dia yang orang lihat sebagai pemalu ni yang mungkin ramai orang tak tahu tapi sebenarnya dia boleh buat benda tu? Okey. Dia macam Ain cakap tadi kat rumah sebenarnya dia diam lah. Tapi bila dia nampak macam Ain pula diam sangat, dia akan try bisingkan Ain pula. Lawan ni kan. Bila Ain diam, dia akan try macam isteri aku diam ni tak boleh. Dia akan kacau Ain. Itu yang orang tak tahu lah sebenarnya. Dia nampak macam dia tak boleh dengar Ain bising sangat. Tetapi bila Ain diam, dia akan rasa macam kenapa isteri aku ni diam sangat ni? Macam ada problem ke? So sebenarnya dia tahu sangat-sangatlah perangai Ain macam mana. Fahri inilah yang orang katakan saling lengkap melengkapi. Betul. Tapi itu dengan Ain. Kalau dengan mertua, dengan ahli keluarga yang lain macam mana?
Sama je kot. Memang tak banyak bercakap Oh, pun. ya ke? Tapi kalau macam tu, memang itu karakter Amirul. Dari segi penerimaan keluarga Ain pula bagaimana? Memang faham ke ataupun macam mana? Ada tak dia orang cakap, suami Ain ni sombong lah. Ada tak dia cakap macam tu? Bapa mentua saya sendiri pun sama rasanya dengan saya juga. Bapa Ain pun diam. Kalau letak bapa Ain kat meja, dia kat meja, dia orang macam... Dia macam krik-krik. Krik-krik sikit, lepas tu, sedap. Sedap. Okey, dah makan? Makan. Dia sikit. Conversation tu. Tapi bila dia orang dapat satu topik yang betul-betul, ni, dia orang akan banyak cakap. Saya buat permintaan dengan Ain. Lepas ni kalau mereka berdua berjumpa, awak rakam senyap-senyap. Kami nak tahu macam mana karakter Nampak tu tak bertemu. krik-krik tu macam mana? Macam mana karakter tu bertemu kan. Okey, kita kembali bersama Ustaz Azam. Okey, kita nak dengar tadi akronim daripada Ustaz tadi. BCB tadi tu Zat Oh, ya betul. Mungkin boleh kongsikan. Saya macam Ain cerita dengan betul lah. Kadang-kadang bila dengan pasangan kita ni memang pendiam ataupun pasangan kita ni yang memang tak apa-apa, bukanlah tak malu. Kita kena faham konsep. Dia bukan tak malu. Memang dia jenis orang yang extrovert ni, dia memang suka ke hadapan. Dia bukan tak malu. Sebenarnya dia malu tapi dalam setempat. Tetapi dalam keadaan yang tidak perlukan malu itu tadi, maka dia perlu ke depan lah kan. Kadang-kadang nak buat baik pun nak malu payah juga. Kadang alah malu lah Ustaz, nak buat baik ni malu. No. Buat baik kena ke depan. Jangan malu untuk melakukan kebaikan kan. Jadi bagus tadi contoh mentua kan. Betul lah Mirul tadi dengan mentuanya mungkin macam malu kan. Tapi mentuanya pun sama juga. Okey je. Sebenarnya apa pun diri sendiri kita. Dan kita kena terima seadanya pasangan kita. Ada orang kata Ustaz, sebenarnya apa beza malu dengan sombong ni? Kalau orang sombong ini memang dia tak layan langsung. Pemalu ini dia layan tapi dalam keadaan dia nak membina repot itu satu benda yang sangat susah untuk diri dia. Itu sebab bagaimana kita nak handle pasangan kita yang pemalu ini, yang pertama dari contoh orang perempuan penuntut, dia pertama bina keyakinan dia. Kita kena bina keyakinan pasangan kita. Itu sebab sebenarnya Ain bertuah juga. Sebab apa? Walaupun suami Ain seorang pemalu, Amirul seorang pemalu, tapi bila Ain nak keluar, nak buat konten dan sebagainya, dia jenis okey je, dia layan. Betul lah Ain? Betul. Dia layan. Dia layan. Tapi kalau jenis memang pemalu, dah akhirnya, malah lah, Ain tak nak lah layan you buat je lah dengan dunia you pun payah juga gitu kan. Sebab bila kita bina keyakinan dia, sikit-sikit, akhirnya dia boleh membina yang kedua iaitu bagaimana tips untuk handle pasangan kita pemalu. Yang kedua adalah cari persamaan. Bila mana kita nak bina keyakinan pasangan kita kena cari persamaan. Macam yang kata tadi. Betul lah. Bapa mentua pun pendiam. Bapa Ain pun seorang pendiam. Pasal pemalu. Dia watak sama suami malu. Tapi bila ada persamaan, mungkin klik kita bak mancing. Dua-dua suka mancing. Oh, sampai ke laut tengah pergi dia kan. Sampai ke laut tak balik pun ada kan. Nah, itu nak ceritanya cari persamaan. Kadang-kadang pasangan kita ni itu sebab jangan mencari perbezaan. Nak cari beza tuan-tuan puan boleh kalau nak bergaduh. Nak bergaduh cari beza. Itu sebab macam-macam kita boleh songkar. Tetapi kalau nak cari kebahagiaan, nak cari kebaikan, kita kena cari persamaan sama pasangan kita. Yang terakhir tuan-tuan puan, apa dia? Bagi ruang dan masa. Bagi ruang. Kadang-kadang pasangan kita mungkin setahun dua ini nak bina repo, nak bina hubungan pasangan ini memang ia satu benda yang mencabar. Lebih lagi kita tak pernah berkenalan, kita baru kenal, kemudian berkahwin dan sebagainya. Bagi ruang dan masa. Dan percayalah satu masa nanti malu itu akan terhakis dalam keadaan yang diperlukan. Ini malu yang baik Malu itu akan terhakis dan insya-Allah doktor langsung dia akan lebih berlapang dada dan mudah untuk berkomunikasi dan insya-Allah malu bila perlu saja insya-Allah. Wallahu a'lam. Apa yang Ustaz katakan tu banyak kebenarannya sebenarnya dan boleh juga kita jadikan manfaat kita. Saya baca ini komen di Facebook Wanita Hari Ini Fahrin. Ada ni dia kata putih polos ni, dia kata saya ni tahap malu kadang-kadang 2 tahun kenal baru boleh bergurau. 2 tahun. 2 tahun kenal baru boleh bergurau. Sebenarnya ada macam-macam jenis. Lepas tu ada Siti Zubaidah kata orang yang pemalu ni sekali dia marah atau berkata-kata pedihnya kata-kata tu sampai tertusuk dan terpahat sampai ke hati. Betul ke Mirul? Betul ke sayang? Tak ada pun. Jarang berlaku macam tu. Okey. Baik, kalau kita lihat Amirul kan dalam situasi macam ni, okey, kita sebagai suami dan isteri seperti Ain pasti tahu batas-batas kan tugas walaupun karakter kita selalu banyak bercakap dan sebagainya. Tapi pernah tak apakah pesanan Amirul pada Ain selalunya panduan daripada seorang isteri kata okey kalau awak nak buat apa buatlah, tetapi mungkin apa pendapat Amirul tentang isu ni? Saya selesalah dengan
Ain seadanya lah. Kan? So saya pun tak nak dia berubah. So kekal dengan cara dia. Ada masa memanglah dia punya banyak cakap dia apa semua kan. Tapi benda tu liku-liku kehidupan lah kot. Nampak serius tu Dia jadikan Ain liku-liku kehidupan. Amirul. Mungkin Amirul berfikir dalam bahasa Inggeris. Inggris tu. Inggris. Nah, Amirul, ada tak Amirul merasakan bahawa karakter, personality Ain ini, macam Amirul ni seorang pemalu. Ain ini personalitinya lebih ke depan, lebih banyak bercakap dan sebagainya. Bukan saja melengkapi kehidupan Amirul, tapi menceriakan kehidupan Amirul. Sebab maklumlah kalau senyap sangat hari-hari pun pisang juga kan. Bosannya. Pisang ya. Ini pusat. Jadi macam mana tu? Saya jenis yang tak banyak cakap. Saya pun jenis yang macam yang Ustaz cakap tu lah. Kita introvert semua kan. So, adanya Ain benda tu jadi fun je selalu lah. Kalau seorang yang penyenyap, sama penyenyap juga, mungkin dia tak elok lah untuk relationship kan. Timbang tak pada tu. balance. Saya dah gunakan macam-macam bahasa dah nak bagi Amirul cakap banyak. Alhamdulillah banyak cakap. Kita kenal juga liku-liku kehidupan tu. Penyenyap tu. Dia main pernah dengan penyenyap tak pernah lagi. Liku-liku kehidupan. Tengoklah. Okey. Liku-liku kehidupan boleh teruskan liku-liku kehidupan. Okey, Ain, saya dah tanya Ain. Okey, baik. Ini tentang rumah tangga, tentang pasangan tau. Okey, isteri kita kata kita bukanlah tak malu macam saya kata. Ain ada seorang yang berkarakter. Tugas kita menghibur, berhadapan orang dan sebagainya. Tapi Ain sendiri untuk berkongsi dengan wanita di luar sana, para isteri di luar sana, bak kata saya, kita ni menjaga maruah suami. Setiap apa yang kita nak buat mesti ada batasnya. Jadi bagaimana untuk Ain sendiri? Okey, macam untuk Ain sendiri, setiap benda sebelum Ain buat, memang Ain ni sejenis kongsi semua benda kat Amirul. Macam Amirul, kalau kita tahu memang dia diam kan. Kadang-kadang orang diam ni, dia punya, bukanlah problem bagi Ain. Macam dia kadang-kadang susah nak share problem dengan kita. Tapi, macam Ain ni, semua benda yang cerita kat Amirul. Kadang-kadang benda yang kecil yang macam, tak payah cerita lah, pun nak cerita juga. So, setiap kali Ain buat benda ke, Ain nak ambil job apa-apa ke, Ain akan selalu tanya pendapat Amirul. Ain akan selalu minta izin dia. Ain memang sejenis macam tu. So, dari situ Ain boleh tahu maksudnya dia okey atau tidak buat benda macam tu. Sebab kalau dia tak okey, dia tahu benda tu sendiri akan efek diri dia sendiri. So, sebelum Ain buat apa-apa, Ain memang akan tanya dia. And then, dari situ Ain rasa itu pun dah boleh menjagalah. Sebab dia sendiri tahu apa yang terbaik untuk Ain. Ingat apa yang Amirul sebutkan tadi, Ain merupakan liku-liku. Bukan macam Liku-liku kehidupan. Okey, gelak Ustaz. Wow. Kita bergurau-gurau saja. Di penghujung perbincangan kita ni Ustaz, Ya, Ustaz. kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Kita dah bergelak, kita dah bergurau kan hari ini. Apa sebenarnya yang perlu kita fahami tentang sikap pemalu dalam hubungan suami isteri, dalam kalangan pasangan ni, perlu ataupun tidak, timbang taranya kesederhanaan yang dapat membawa keharmonian dalam hubungan rumah tangga, Ustaz. Baik, terima kasih ya Fiza, Fahrin, Miro dan juga Ain, para penonton semua. Sebenarnya dalam rumah tangga inilah dipanggil, betul lah, liku-liku kehidupan. Sebenarnya itulah kehidupan dia. Dia ada liku-liku dia dan tak semua. Betul. Saya setuju Mirul ya. Kita panjang cerita, kau jumpa lagi panjang cerita sebenarnya. Orang punya ada kaedah dia untuk kita dekati hati dia ya. Dan itu dari penonton. Bila mana kita dalam hidup ini, dia tak boleh straight aja ataupun hitam putih. Itu sebab dalam rumah tangga juga dia ada warna-warni kehidupan. Bukan liku-liku je. Warna-warni kehidupan. Dalam rumah tangga ini, kadang-kadang pasangan kita pemalu dan sebagainya. Adakah perlu? Terus lagi tuan-tuan puan, malu itu perlu. Kerana apa? Nabi kata kalau tak malu, buatlah apa yang kau suka. Maknanya, sampai suatu tahap kalau kita dah tak ada perasaan malu, akhirnya boleh merosakkan hubungan kita. Isteri melakukan, mengaibkan diri sendiri, mengaibkan suami, mengaibkan rumah tangga. Ini bahaya. Tetapi malu dalam keadaan bertempat yang kita nak. Tapi kalaulah akhirnya tak malu dan menyebabkan rosak rumah tangga, itu bahaya. Tapi malu ini biarlah bertempat. Dalam keadaan kita menjaga segala tanggungjawab kita. Sebagai seorang isteri, patuh kepada suami. Malu dengan melakukan maksiat dan sebagainya, ikut suami. Suami pula memang seorang yang pemalu. Bagus seorang suami pemalu. Dengan sesama malu untuk mungkin berlaku curang kepada isteri dia, malu untuk tidak melakukan keburukan kepada pasangan dia. Ini yang kita nak. Jadi malu dalam keadaan bertempat ini, biasalah memang pendiam dengan pemalu ni berbeza ya. Ada orang memang pendiam tapi dia tak malu. Mana diam-diam berisi. Jahat dia. Tu bahaya kan tu. Tapi kalau dia diam pemalu, barangkali dia malu untuk mengaibkan keluarga dia. Dia malu untuk mengaibkan mentua dia. Dia malu untuk mengaibkan isteri dia. Maka inilah yang kita nak. Maknanya malu. Walaupun dengan kawan-kawan dia uha-uha,
waktu yang sama dia seorang yang pemalu untuk membuka cerita keburukan isteri dia. Walaupun suka macam mana ke, tuan-tuan puan, betul Ain buat tadi betul, sebenarnya kita semua benda kena cerita dengan pasangan. Dengan pasangan kau boleh tidak ada rahsia. Ini penting sekali tuan-tuan puan. Bila mana dengan pasangan kita luar, kadang-kadang memang betul orang yang extrovert macam kita ni, yang memang suka bercakap ni atau berhadapan masyarakat, semua benda kita nak cerita dengan pasangan kita. Dan pasangan kita biasanya akan dengar je kan. Tapi orang-orang introvert ni kadang-kadang dia makan hati, dia makan dalam. Sebab kita ini kenalah menjadi balance, menjadi imbang tara kepada pasangan kita. Kita tengok dia macam diam, dia sedih. Kita kenalah menjadi seorang pendengar yang setia untuk diluahkan perasaan dia. Kadang-kadang dia susah untuk luahkan, tapi bagaimana kaedahnya itu sebab kita kena belajar ilmu psikologi perkahwinan. Carilah kaunselor perkahwinan. Moga-moga Allah berkati semua. Pasangan pemalu itu perlu, tetapi kadang-kadang biarlah malu bertempat, jangan malu yang tidak bertempat, akhirnya menyebabkan rumah tangga yang hambar. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah berkati kita semua. Cantik. Uraian ataupun kesimpulan daripada Ustaz Azam Al-Kankari. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana berkongsi ilmu dengan kita untuk topik kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih juga pada Ain dan juga Amirul. Bersama kami hadir ke studio untuk berkongsi tentang topik kita hari ini. Pasanganku pemalu. Minta maaf tahu, usik-usik gurau-gurau je. Mengambil hati. Okey, dan kita harapkan juga topik yang kita bawakan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk kehidupan kita lah kan. Jadi walaupun pasangan tu anda penonton belum mendirikan rumah tangga macam saya, kita boleh ambil lah. Ingat, saling melengkapi. Okey. Kami nak kongsikan sesuatu, Fahrin. Baik, mengenai Salam Sayang Ramadan. Jangan lupa untuk saksikan siaran langsung pelancaran kempen Salam Sayang Ramadan di TV9 pukul 8.30 malam atau stream live di YouTube dan Facebook TV3 Malaysia bersama barisan artis terkenal seperti Amiza Aznan, Adrian Ningbai Zura, Zaina Zain, Mas Idayu, Julia Farhana Marin, Ruhainis Azira Syafinas, juga Rina Diana, Wani Asrita, Intan Najwa, Iman Troye, Hisham Hamid, Ungku Ismail Aziz, Reza Rosli Kaiba, Fetri Yahya. Dan nantikan juga persembahan istimewa daripada Ningbai Zura, Iman Troy, Wani Hasrita serta Amiza Aznan dan juga Adrian. Okey, baik. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih terus bersama dengan kami lagi di Wanita Hari Ini, dan kali ini saya bersama dengan seseorang yang macam kami dah berjanji pada hari ini, terus kacak dan segak, Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Farin. Alhamdulillah. Hari ini nampaknya ada 3 lagi produk hebat dari V Asia. Silakan. Okay, terima kasih Farin. Kebetulan sama pula kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Farin, hari ini adalah hari terakhir saya bersiaran di Wanita Hari Ini Farin, sebelum Ramadan Farin. Dan insya-Allah nanti kalau jumpa pun lepas raya nanti, dan alhamdulillah ya, sambutan yang menggalakkan daripada pengguna-pengguna penonton Wanita Hari Ini Farin, yang mana saya percaya ya, hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa untuk wanita Farin. Saya percaya setiap wanita ya akan melalui beberapa fasa ya, anak dara, dah berkahwin, jadi ibu ya, nenek, dan kemudiannya pramenopause, menopause dan sebagainya. Saya faham ya, ketika inilah berlaku beberapa perkara yang merunsingkan ya penuaan, dan saya faham ya, seiring dengan peningkatan usia juga menyebabkan kadang-kadang perubahan hormon menyebabkan kadang-kadang wanita nampak lebih tua daripada usia sebenar Farin. Walau bagaimanapun jangan lupa ya untuk dapatkan kacip Fatimah, Manjekani, Akas Rapat, herba-herba yang terbaik untuk wanita ni Farin, sebenarnya dapat membantu merangsang penghasilan hormon secara semula jadi ya, yang mana herba-herba ini terkandung di dalam Ladies Collagen ya, makanan tambahan V Asia ni, mana dapat membantu ya meningkatkan baik untuk dalaman wanita, kecantikan luaran ya. Saya faham kadang-kadang berlaku keletihan, cepat letih, penat ya, dan peningkatan usia menyebabkan bentuk badan dah tak menawan ya, melebar, rambut rontok ya, masalah jeragat, dan saya kira ya perkara ini amat membimbangkan bagi sesetengah wanita Farin. Rata-ratanya sangat membimbangkan, risau ya, dan kalau kita perhatikan yang antara masalah wanita adalah seperti kitaran haid tak teratur, aset yang tak menawan ya, pramenopause, kemudiannya kadang-kadang ya Farin, dengan peningkatan usia juga boleh menyebabkan masalah emosi yang tidak seimbang ya, yang mana ya herba seperti kacip Fatimah, Manjekani, Akas Rapat, Pura Lobata, Pura Mufika terkandung di dalam Ladies Collagen ini, yang mana sangat-sangat baik untuk dalaman wanita. Dengan hanya mengamalkan 1 hingga 2 sudu setiap kali pengambilan ya, pada waktu pagi dah cukup memandai ya, dapat membantu memberi tenaga yang berpanjangan sepanjang hari Farin. Seawal pengambilan ya, kalau wanita yang tak biasa amalkan jamu, apabila mereka mengamalkan Ladies Collagen ini, mereka akan rasa lebih bertenaga, cergas ya, yang mana formulasi istimewa Ladies Collagen ini Farin selamat untuk diamalkan ya. Sebab apa? Ianya merupakan makanan tambahan, dan sesuatu yang sangat istimewa Farin, di dalam ni mengandungi ramuan seperti Pura Mufika ya dan Pura Lobata, yang mana ya
herba-herba ini sangat baik untuk kecantikan kuku, kulit dan juga rambut. Saya faham satu kajian di University of Sri Lanka di Bangkok mendapati pengambilan purana Murifika ni Farin dapat membantu melambatkan kronologi penuaan Farin. Kemudiannya dapat membantu mencantikkan aset wanita, kuku, kulit dan juga rambut dan bercakap mengenai Ladies Collagen ni Farin, harganya mampu milik hanya sudah RM35 saja satu botol ni untuk masa sekarang ni, yang mana sangat-sangat mampu milik, dan kesannya seperti mana saya katakan untuk wanita, seawal pengambilan anda dapat rasai dan lihat perubahan, terutamanya daripada segi tenaga dalaman Farin kecantikan luaran insya-Allah dengan hanya pengambilan secara teratur dan juga konsisten Farin. Okey. Itu mengenai Ladies Collagen, dan seterusnya tak lama lagi kita akan beralih kepada bulan Ramadan Farin. Saya faham ketika bulan Ramadan inilah Farin, bulan untuk kita meningkatkan ibadah, kita nak solat malam nak berterawih dan ketika memerlukan tenaga yang banyak Farin. Dan ini adalah produk yang tepat untuk anda semua. Sebab apa? Platinum Drink dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda Farin, yang mana dalam Platinum Drink ni ada ramuan seperti Makuberry yang mana dapat membantu meningkatkan kesihatan secara menyeluruh sebab apa? Buah Makuberry ni Farin sangat tinggi dengan kadar antioksidan yang mana 1 kilogram buah Makuberry bersamaan dengan 2 kilogram buah Acai Berry, dan 1 kilogram buah Makuberry Farin bersamaan dengan 15 kilogram buah delima yang mana khasiatnya sangat-sangat baik yang mana Farin, masyarakat Mapuche di Amerika Selatan, mereka percaya buah Makuberry adalah sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan Farin. Sebab itulah kalau pengguna-pengguna kami Farin yang mana mereka amalkan Platinum Drink ni Farin, seawal pengambilan badan rasa lebih cergas dan juga bertenaga Farin. Dan hari saya nak beritahu kepada anda semua yang mana Platinum Drink juga Farin didatangkan dalam pack sachet. Ni yang terbaru ni pack sachet ni sangat mudah. Kalau anda tak nak guna botol kaca ni sebab apa, nak kena tuang kat sudu dan sebagainya, anda boleh beli pack sachet yang mana dalam pack kotak ni Farin, sama juga harganya RM99. Dalam ni ada 30 sachet, koyak dan sedia untuk diminum Farin. Dan satu-satu yang sangat istimewa Farin, dalam Platinum Drink juga ada ramuan seperti syak cartilage yang mana syak cartilage ni dapat membantu mengurangkan geseran terutama pada sendi ataupun lutut saya faham. Kadang-kadang disebabkan oleh masalah lutut, nak naik tangga rasa penat, nak berdiri dengan sempurna, nak solat pun kita rasa tak bermaya Farin. Jadi pengambilan secara teratur dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda. Dalam masa sama juga Farin dapat membantu membaik pulih dalaman anda, dan sesuatu yang sangat istimewa Platinum Drink biasa ni sesuai sebagai sumber nutrisi dan juga vitamin ketika bulan Ramadan ni anda amalkan ketika sahur, dapat membantu memberi tenaga yang berpanjangan, tubuh badan yang lebih sihat insya-Allah dengan pengambilan secara teratur Farin. Dan harganya ialah RM99 saja di toko-toko jamu Farin. Yang sachet pun sama untuk harganya. Sama juga RM90 lebih murah Farin, yang mana sama dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda. Saya sangat cadangkan anda amalkan ketika sahur di bulan Ramadan yang mana sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi. Dan satu lagi yang terakhir Farin, Cococut. saya bawakan Cococut. Inilah makanan tambahan saya kira ketika berpuasa kita memerlukan tenaga tambahan, kita nak rasa kenyang Farin. Okey, Cococut ni didatangkan dalam 20 sachet yang mana 30 gram serbuk oat dan 20 gram serbuk koko yang mana pengambilannya dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Yang warna silver warna gold ni serbuk oat 30 gram, dan ni adalah serbuk koko 20 gram. Anda hanya perlu campurkan dalam shaker secara percuma, shake dan sedia untuk minum yang mana satu kajian di University of Newcastle di Sydney, Australia mendapati pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu mengurangkan hormon rasa lapar. Jadi sesuai untuk kita nak berpuasa Farin, amalkan ketika bersahur. Kalau boleh ambil dengan kurma 1 hingga 3 biji kurma dah cukup memadai, dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan sepanjang hari Farin. Dan Cococut ni harga dia hanyalah RM35 sahaja Dan bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi online kami 1-800-883-990 Farin. Secara ringkasnya untuk dalaman wanita, kecantikan wanita, jangan lupa dapatkan Ladies Collagen. Untuk kesihatan secara menyeluruh sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi, dapatkan Platinum Drink harga RM99. Dan untuk memberi rasa kenyang yang berpanjangan, jangan lupa dapatkan Cococut. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan BASF baru beli sebab apa? BASF adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Untuk diskaun istimewa Farin, dapatkan di jomby.my, jomby.my. Terima kasih Farin. Pastikan BASF baru beli, dan produk BASF juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super health brand selama 6 tahun berturut-turut. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Datuk Azril. Dan kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini kembali bersama dengan Fiza Sarjahan. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Okey, Baik, kembali. Sesuatu yang menarik kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Yang ini bersama dengan pengacaranya Uyaina Arsyad, iaitu family duo. Ya, setiap family yang membuat persembahan ternyata ada aura yang tersendiri. Namun, siapakah pasangan family yang bakal menguasai episod akhir? Family Duo. Saksikan persembahan yang hebat lagi memukau dalam episod akhir Family Duo 11 April ini, Ahad 9 malam. Saya pun ada yang saya favourite sebenarnya, tapi tak boleh nak cakap lah. Tapi memang seronok, suatu yang berbeza, pasangan keluarga bernyanyi bersama-sama. Okey, Fahrin, Ya. kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini dan esok buat anda, orang perempuan ni kadang-kadang nak masuk Ramadan ni, dia mesti dah siap-siapkan telekung cantik-cantik, jubah cantik yang nak dipakai ketika berterawih ataupun majlis berbuka puasa dan sebagainya kan? Walaupun mereka tak boleh keluar, tapi saya kira sebenarnya saya tahu kalau wanita ni cari pelbagai faktor, antaranya paling penting keselesaan. Betul. Dan kalau nak yang cantik. Jadi esok Fabric. wanita Hari Ni Extra, kita nak kongsikan tentang jubah dan telekung. Ya, kami nak kongsikan bersama dengan anda esok di WHR Extra bersama rakan-rakan kita yang lain. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, salam Jumaat. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati.